Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan. Menurut Anda, sebelum saya teruskan isu kita hari ini, menurut Anda, apakah kepentingan pilihan raya umum diadakan awal? Dan kalau Anda ada cadangan bila PRU patut diadakan, adakah tahun ini, tahun depan, ataupun kita tunggu sehingga tarikh yang sebenarnya itu pada 2027? Memang dah diumumkan. Sebenarnya pilihan raya umum ke-16 adalah 2027, tapi belum ada sumber berita yang berkata PRU diawalkan. Jadi berkaitan dengan PRU diawalkan, ada satu isu yang saya nak share kepada Anda. Boleh PRU awal tapi guna dana kekayaan anak sendiri. Tun Dr. Mahathir dilihat terus menekan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mendesak PM mengadakan PRU sekaligus mengundang kritikan orang ramai. Tun Mahathir pun menggesa Anwar untuk membubarkan parlimen. Ada yang kata, siapa lah Mahathir ni nak menggesa Anwar bubarkan parlimen? Mungkin Mahathir ni dah nyanyokot sebab beliau sudah kalah di Langkawi, tapi berani pula suruh Anwar untuk membubarkan parlimen. Jadi saya rasa memang ada yang akan berpendapat begitu. Tapi sebelum itu saya kongsikan kepada Anda, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Produk ini adalah sangat bagus. Produk ini sangat baik untuk menyeimbangkan, mendidik dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan. Badan manusia ini mudah kena penyakit bila sistem imun badan sudah mulai sakit, sudah mulai bodoh, sudah mulai celaru. Jadi dengan pengambilan terapi imun ini, banyak penyakit yang boleh disembuhkan. Kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda berminat dan ingin mengetahui lebih lanjut, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Bekas ahli parlimen Langkawi yang hilang deposit itu mendakwa PRU membolehkan Anwar tahu sama ada rakyat menyokong pimpinan Menteri Keuangan berkenaan atau tidak. Hal ini memandangkan dakwanya Anwar pada masa ini bukan pilihan rakyat untuk menjadi PM. Dia jadi PM kerana menghentikan perbicaraan seorang pemimpin supaya ia boleh bawa partinya sokong Anwar. Tetapi PRU boleh tentukan sokongan oleh rakyat benar dan demokratik. Oleh itu bubarlah parlimen dan adakan PRU sekarang. Desak individu berusia 100 tahun itu di aplikasi X. Adakah Mahathir sebenarnya membelakangi titah daripada Istana Negara? Yang di Pertuan Agong sudah bertitah berkaitan dengan kestabilan politik. Adakah Mahathir sebenarnya, pada pendapat saya, adakah Mahathir mahu kestabilan politik yang ada hari ini diganggu? Saya tak nak cerita banyak tentang kenyataan Mahathir, tapi di dalam ruangan komen, rata-rata mengecam, termasuk menyindir pemilikan kekayaan luar biasa oleh kedua-dua anak bekas Perdana Menteri berkenaan, iaitu Tan Sri Mukhzani dan Mirzan. Boleh PRU awal, tapi guna kekayaan anak sendiri. Boleh? Itu yang sebetulnya. Nak buat usul undi tidak percaya, kena pergi parlimen, bukan pergi the mines, perli netizen. Jadi saudara-saudara, kalaulah Mahathir ini dah terlalu kaya, adakah Mahathir akan mendanai pilihan raya umum ke-16? Ataupun at least adakah Mahathir akan mendanai pembangkang, mendanai Perikatan Nasional PAS Bersatu untuk mendepani PRU 16? Nah, kalau benar, adakah Mahathir mempunyai kekayaan yang luar biasa, boleh cover perkara itu semua? Dan kalau benar juga, adakah Mahathir dan anak Mahathir ni mempunyai kekayaan berbilion-bilion sehingga mereka mampu cover PRU 16 ataupun at least pembangkang ataupun Perikatan Nasional? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saya nak kongsi kepada Anda satu isu yang paling panas. Saya tidak pasti dan saya tidak tahu sekiranya isu ini memang benar ataupun tidak, atau hanya cerita yang dibuat-buat. Mungkin kita pernah dengar at least satu kali atau dua kali yang berkata bahwa Mahathir ini penyakau. Saya tidak tahu Mahathir penyakau
ataupun Mahathir ini memang seorang pemimpin yang telah menyakau banyak harta negara, duit negara semasa berkuasa dahulu demi memperkayakan kroni keluarga Tun Mahathir. Tapi satu tajuk berita ataupun satu dapatan saya melalui Facebook yang saya lihat melalui Facebook page Suara Kita Hebat sejak 2019 lagi, tapi gambar ini saya nak kongsi kepada Anda karena ini menimbulkan satu tanda tanya di dalam pemikiran saya. Ini berkaitan dengan uang pampasan RM207 bilion 30.000 bangsa buruh paksa zaman Jepun. Disebut di sini nama Tun Mahathir. Oke, sebelum saya teruskan, saya kongsikan kepada Anda. Ini adalah berita baik. Saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Pelbagai jenis penyakit contohnya kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan perut, jantung, hati, mata, kulit, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda berminat dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, dapatan saya melalui Facebook page Suara Kita Hebat dengan caption Mahathir gelapkan uang pampasan RM207 bilion dari kerajaan Jepun. Nah, saudara-saudara, ini satu kejutan besar kalau perkara ini benar. Dengan gambar di atas yang berkata, uang pampasan RM207 bilion 30.000 mangsa buruh paksa zaman Jepun. Kalau Mahathir benar-benar terlibat dengan salah laku, kalau Mahathir benar-benar terlibat dengan penyelewengan sehingga RM207 bilion, jumlah ini bukan jumlah yang biasa-biasa. Kalau saya sendiri bekerja pun saya tak tahu bila nak cukup jumlah 207 bilion ini. Jadi jumlahnya teramat banyak, saudara-saudara. Sedangkan 1 juta pun banyak, 1 bilion pun banyak, apatah lagi RM207 bilion. Oke, kita teruskan dengan caption ini. Mahathir gelapkan uang pampasan RM207 bilion dari kerajaan Jepun. Uang pampasan bernilai 207 bilion ini telah dibayar kepada kerajaan Malaysia sewaktu Mahathir masih menjadi PM4, dan uang ini harus diagihkan kepada semua waris yang pernah bekerja sebagai buruh paksa bagi membina landasan kereta api maut pada tahun 1940. Menurut konsulat Jepun, uang ini telah dituntut sekitar tahun 90-an dan telah diserahkan kepada kerajaan dalam tahun 2000-an. Namun pihak konsulat Jepun itu tidak mempunyai rekod atau tidak tahu bagaimana uang ini telah diagihkan. Mahathir harus jawab, mana uang RM207 bilion ini dan kepada siapa uang ini diagihkan. Agar tidak ketinggalan, Anda boleh follow page FB page Suara Kita Hebat. Dengan caption ini saya tidak pasti benar atau tidak, tapi kalau perkara ini benar, mungkin Mahathir dalam masalah besar. Dan persoalan seterusnya, saya tertarik dengan kenyataan Mahathir harus jawab mana uang RM207 bilion ini dan kepada siapa uang ini diagihkan. Adakah RM207 bilion inilah yang mengayakan Mahathir, anak-anak Mahathir dan kroni Mahathir? Sedangkan baru-baru ini cucu Mahathir rumahnya dipecah masuk. Barang kemas yang di anggaran kerugian adalah RM 1,8 juta. Bayangkan, cucu Mahathir saja pun ada barang kemas bernilai RM 1,8 juta. Ini kan pula anak Mahathir, ini kan pula Mahathir sendiri. Nah, kalau perkara ini benar, memang Mahathir dalam bahaya besar. Tapi kalau perkara ini salah, perkara ini tidak benar, maknanya Mahathir tidak ada masalah untuk tidak perlu pikirkan tentang perkara ini. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?